الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah. Allah sudi jemput kita datang ke rumahnya mendirikan solat. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amal ibadat kita semua, dan semoga dengan belas kasihnya juga Allah pilih kita datang lagi ke rumahnya lagi dan lagi. Kerana dapat datang ke rumah Allah ini juga adalah pilihan daripada Allah. Satu, kena ada niat daripada kita nak datang. Bila ada niat baru boleh buat. Yang kedua, kita kena mengharap semoga Allah itu beri taufik kepada kita untuk istiqamah. Kerana untuk istiqamah bukan satu perkara yang mudah. Bahkan ada sebagian manusia hari ini dia beramal, belum tentu esok dia beramal. Hari ini dia dapat solat berjemaah, esok lusa tulat belum tentu lagi dapat jaga. Maka dua perkara yang kita kena ada: niat beramal, yang kedua mohon doa supaya Allah beri lagi istiqamah. Para jemaah yang saya hormati, apabila kita mendalami membaca Al-Quran, maka kita akan nampak bahawasanya dalam Quran ini banyak kebenarannya. Maknanya bukan hanya sekadar baca isi kandungan Al-Quran, baca ayat Quran itu saja. Baca itu juga bagus, dapat pahala. Tapi yang lebih kita kena buat selain daripada baca adalah memahami. Dipanggil dalam istilahnya tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni ialah memahami isi kandungan Al-Quran. Maknanya bukan baca saja, tapi baca dan memahami. Sebab bila kita faham isi kandungan Al-Quran, kita akan nampak kebenaran Al-Quran. Kalau kita baca tak faham Quran, boleh jadi satu hari nanti orang yang sama juga akan mendustakan Quran. Dan Allah sendiri yang beritahu dalam Quran, kenapa tak tadabbur Quran. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surah Muhammad ayat 24. Allah beritahu apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak mereka mentadabbur, memahami isi kandungan Al-Quran? Atau mereka tak nak tadabbur tu disebabkan ada kunci yang menutup hati mereka. Maknanya kalau satu orang tu dia tak boleh faham Quran, kemungkinan Allah tutup hati mereka. Na'udzubillah min zalik. Yakni dia baca Quran, tapi dia tak boleh faham apa kandungan Quran. Ini yang kita takut.
Sebab tu kita usaha untuk faham seboleh mungkin, dengan memahami dengan cara yang betul lah. Ada orang baca makna dengan baca terjemahan, tapi dia faham ikut faham dia sendiri, pun tak betul juga. Dan bila kita baca Quran dengan memahami Al-Quran, maka salah satu ayat yang saya baca tadi, iaitu ayat surah Muhammad ayat 22, Allah beritahu, "Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Boleh jadi jika kamu berpaling daripada kebenaran Al-Quran, tak nak beriman kepada Allah, tak nak beriman dengan hari akhirat, kamu akan mendusta, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi. Jadi Allah beritahu ni, satu orang yang tolak Quran, tak nak beramal, tak nak beriman, tak nak mempercayai tentang adanya hidup selepas mati, yang ini adanya hari akhirat, maka orang yang macam ni lah akan buat kerosakan di muka bumi. Bila sebut buat kerosakan muka bumi ni, bukan hanya dia pergi lingkupkan tanah ni, dia roboh sana sini, bukan itu saja tau. Itu pun sejenis merosakkan muka bumi juga. Habis pokok tebang, habis semua kan, buat macam-macam. Itu satu jenis kerosakan juga. Tapi ada satu lagi jenis kerosakan, adalah dengan berbuat dosa. Sebab bila manusia berbuat dosa, musibah daripada dosa manusia tersebut, Allah akan rosakkan alam ini. Maksudnya apa? Allah hantar gempa bumi, Allah hantar banjir, Allah hantar ribut. Tu semua jenis kerosakan muka bumi lah tu. Tapi sebelum datang kerosakan tu, dia sebabkan apa? Sebab dosa manusia. Tapi kenapa boleh datang dosa manusia buat kerosakan tu? Yang boleh menyebabkan Allah hantar bala tadi. Puncanya yang pertama, sebagaimana ayat saya baca tadi, tak nak faham Al-Quran. Tak nak baca dan tak nak faham. Jadi orang yang macam ni lah yang akan buat kerosakan di muka bumi. Dan yang kedua, Allah kata, wa tuqatti'u arhamakum. Mereka juga yang akan memutuskan silaturahim. Bila orang tolak Quran, perkara yang antara mereka akan buat apa dia? Mereka akan putus hubungan kekeluargaan mereka. Sama-sama adik-beradik akan bergaduh. Sama-sama kaum kerabat akan putus saudara. Bahkan dia lebih sanggup menghina keluarga dia sendiri daripada kawan-kawan dia. Kalau kawan dia sanggup bela, tapi kalau keluarga, dia sanggup putus saudara. Jadi puncanya apa? Allah beritahu tadi, in tawallaitum, kamu berpaling, tak nak dengar isi kandungan Al-Quran. Kemudian kesudahan mereka yang tadi tu, bukan maknanya mereka buat kerosakan, mereka putus saudara, tak ada jadi apa-apa. Ada. Sambung ayat tu lagi, ayat surah Muhammad ayat 23. Allah kata apa? Ulaika allazina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang akan dilaknat oleh Allah. Bila makna laknat ini bukan maknanya kena petir. Jangan salah faham. Orang kata habis kau kena laknat dengan Allah, biar petir sampai kau. Kena petir bukan makna kena laknat Bila kena petir bukan maknanya kena laknat. Kadang-kadang memang dah ajal, dia ajar dia kena petir. Jangan pula kita kata sebab kena laknat lah tu. Bukan. Jadi laknat Allah ni bermakna Allah kan jauhkan orang tadi daripada rahmat Allah. Tu makna kena laknat. Maknanya kalau dia berdoa Allah tak nak dengar, kalau dia buat baik Allah tak nak balas, kalau dia buat sesuatu benda dia rasa kecewa, tu makna kena laknat lah tu. Dan dia tidak akan gembira dengan kehidupan dia, walaupun dia serba ada. Jadi orang kena laknat kat dunia ni banyak makna. Tetapi kalau di akhirat, makna dia kena laknat adalah Allah akan sumbat dia dalam api neraka. Itu yang pertama. Laknat boleh ada kat dunia dan akhirat. Yang kedua, Allah akan beri apa? Fa'asammahum. Allah akan jadikan mereka pekak, tak dengar. Bila makna pekak di sini boleh jadi betul-betul pekak, langsung tak dengar. Tapi jangan pula kita kata kau pekak ni sebab habis lah kau ada putus saudara dah ni. Belum, sabar. Bukan begitu. Ulama tafsir maknanya boleh jadi telinga ada, tapi orang bagilah nasihat apa pun tak masuk dah telinga dia. Siap baca Quran menghadap telinga dia, tuang air baca dalam surah Yasin kan, ayat Yasin baca dekat air tu tuang dalam telinga dia, tak jadi apa. Jadi Allah dah pekakkan telinganya, tak nak dengar kebenaran. Ni semua musibah ni berpunca dari awal tadi, iaitu tolak Quran. Kemudian lepas tu
Dekat akhirat boleh jadi juga dia dipekakkan telinganya, maknanya Allah tak peduli dia. Bukan Allah tak dengar dia, Allah tak peduli. Dia minta apa pun Allah buat tak tahu je. Dan yang ketiga, musibah yang dia akan dapat, wa a'ma absarahum. Allah akan butakan pandangan mata mereka. Ini kita paling takut. Kat dunia mata ada tapi tak nampak. Bukan rabun. Rabun saya buat rabun. Bukan tak nampak sebab kencing manis, bukan Ada orang kencing manis tinggi, dia tak nampak mata dia. Tu jangan pula kau ni adalah tu kau buat ni. Sabar Jadi orang yang tak nampak ni, dia tak nampak kebenaran. Dia tak nampak orang tunjuk mana yang betul. Yang nampak betul dia tak nampak betul, yang salah dia tak nampak salah. Kenapa? Allah yang bagi dia tak nampak. Dan di akhirat dia tak akan nampak jalan nak ke syurga Allah. Jadi 3 musibah ni Allah akan beri dengan berpunca daripada 2 kejahatan yang dia buat, iaitu buat kerosakan muka bumi dan putus saudara. Dan dua-dua ni berpunca daripada apa? Kerana dia berpaling daripada Quran. Maknanya tolak isi kandungan Quran. Baca tapi dia memang baca tapi tak faham Quran. Sebab tu datang ayat 24, Allah beritahu afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa tidak mereka memfahami makna Al-Quran? Adakah mereka tak nak faham Quran? Sebab hati mereka sudah dikunci. Ini kita takut Dia baca Quran tapi dia tak boleh nak faham isi kandungan Quran. Kerana hatinya sudah pun dikunci oleh Allah. Jangan kita ingat satu orang tu, dia baca Quran, dia kira okey lah tu baca. Tak. Kadang-kadang dia baca, sebab apa saya kata baca pun tak selamat? Sebab orang Yahudi pun baca juga isi kandungan Quran. Orang Yahudi pun periksa Quran. Tapi Quran tak memberi manfaat pun kepada mereka. Kita nak baca Quran, kena baca. Tak pandai kena belajar. Tapi kalau kita baca, kena faham isi kandungan. Barulah kita benar-benar beriman dengan Allah. Sebab tu ayat tadi dia tak sebut afala yaqra'una al-Quran. Kenapa kamu tak baca? Tapi Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa tak nak tadabbur? Tak nak faham makna dia. Baca dengan faham makna. Jadi moga-mogalah kita semua ni belik-beliklah Quran sambil-sambil faham makna dia. Jadi bagus juga pengajian tafsir Al-Quran. Masjid kita pun ada pengajian tafsir. Jadi pengajian tafsir ni salah satu tujuannya untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran. Dan dalam Quran dia ada kisah-kisah Nabi-Nabi. Dan semua kisah-kisah Nabi itu bukan hanya sekadar halua telinga dengar, oh macam ni Nabi dulu, bukan. Dia ada point, ada pengajaran yang kait dengan kita hari ini. Cuma yang nak mengaitkan, yang tu kena orang yang mahir lah. Kadang sekadar baca jalan tafsir. Tapi ada juga belajar tafsir pun tak faham-faham juga. Moga-moga Allah beri kita faham. Para jemaah yang saya hormati, malam ni saya bawa hadis Nabi SAW. Ustaz Rahim Nasir tak ada lagi Jadi saya juga adalah Ustaz Rahim, menggantikan beliau beliau di Langkawi, kampung isteri beliau. Jadi saya nak bawa hadis Nabi SAW. Tapi sebelum saya baca hadis tu, saya nak baca ayat Quran dulu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersusah payah, bersungguh-sungguh beribadat kepada kami, bersusah payah untuk agama kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang berihsan. Yang pertama, ayat ni saya baca kerana ada perkataan jahadu. Jahadu itulah maksudnya mujahadah. Apa maksud mujahadah? Bersusah payah, bertungkus lumus, bermati-matian, memerah keringat. Tetapi untuk apa? Fina, untuk Allah. Ada orang berhempah pulas tapi untuk dunia, sikit habuk pun tak dipedulikan oleh Allah. Tapi kalau dia buat kerja kerana ibadat, walaupun dia cari nafkah rezeki, dia buat kerana Allah pun dia dapat pahala. Tak adalah sia-sia. Tapi ada orang bangun pagi fikir pasal dunia, habislah. Bangun pagi tak fikir pun pasal nak semayang, tak fikir pun pasal nak cari pahala, maka rugilah dia ni. Jadi sebab tu ayat ini cerita bersusah payah beribadat kepada kami. Yang pertama maksud ayat ini ialah
bila beramal bersungguh-sungguh. Tak ada main-main. Maksudnya sebelum azan lagi dah ada siap untuk solat. Sebagaimana saya pernah cerita sebelum ni, seorang ulama tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaihi, beliau ni selama 40 tahun tak pernah tinggal solat berjemaah. Bukan 40 hari bergema lah. Selama 40 tahun tak pernah tinggal solat berjemaah. 40 tahun tu berterusan tanpa skip satu hari pun. Tak pernah miss sembahyang berjemaah. Kita jangankan 40 hari. Tadi saya kata 40 tahun kan, jangankan 40 hari 4 hari nak istiqamah pun belum tentu lagi. Dah maintain dah hari ketiga, hari keempat pula tak dapat. Apakan daya. Sa'id bin Musayyab juga diceritakan mengikut riwayat beliau, selama 30 tahun, sepanjang hidup dia 30 tahun itu, tak pernah azan dilaungkan dia berada di luar masjid. Maknanya bila azan dilaungkan, sebelum Bilal tu nak sebut, dia ada dah dalam masjid. Kalau boleh kita buatlah begini pastikan kita berada sebelum azan di dalam masjid. Ini nak jaga solat berjemaah. Macam contoh Sa'id bin Musayyab tadi. Saya nak cerita dia kat mana? Jahadu tadi, sungguh-sungguh nak beribadat. Jadi kita ni kena cari perkara yang boleh membanyakkan pahala kita. Kadang-kadang kita memang kaki buat dosa maksiat, tapi kita boleh ganti balik perkara itu dengan kita cari peluang yang lain yang boleh tutup balik dosa tadi. Antaranya kita sanggup susah payah datang sembahyang. Tengah hari panas terik tu datang masjid. Nak heran apa zaman sekarang ni, kalau naik kereta sejuk aircon ada. Ada orang keluar, panas betul hari ni. Apa nak heran, kereta ada aircon. Motor pun kalau naik, bawa lah laju-laju. Zaman kita ni, nak kata panas tu tak adalah teruk mana pun orang kata panas. Jadi kita cuba tahan, lantaklah panas, yang penting aku dapat solat berjemaah. Contoh lagi hujan. Hujan memang ramai lah gagal nak datang berjemaah ni. Kadang-kadang saya sendiri pun sama. Jadi oleh itu, kita ni boleh ganti balik dosa kita buat dengan cari pahala. Antara macam tadi, walaupun hujan sanggup datang dengan basah-basah tu datang masjid. Ni saya nak cerita dia jahadu tadi tu, susah payah datang juga. Barulah Allah bagi, baru Allah akan balas. Dan kita punya sungguh-sungguh tu jangan kita nilai dengan orang lain. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Aku punya susah, dia punya susah, aku lagi susah. Hanya kira macam tu. Kita banding kita tu buat untuk kerana Allah, kita nak dapat pahala. Yang tu yang pertama maknanya. Makna yang kedua adalah ketika kita beribadah kepada Allah ni, ada masa-masa kita akan susah. Contoh macam kita sembahyang. Bila sembahyang ramai orang, mungkin kita akan tak selesa, panas, peluh. Jadi tak selesa, kita terus juga beramal. Jangan pula sebab ramai orang kita tinggalkan. Datang masjid, alamak ramai pula malam ni. Dah balik dia pergi singgah sembahyang. Habis lah. Kita tinggal tu sebab apa? Sebab tak kena dengan nafsu kita nak beramal. Habis kita sendiri yang rugi. Biar susah macam mana pun, buatlah amal. Contoh sembahyang ni, malam ni. Tiba-tiba malam ni sejuk sangat, menggigil. Tahan. Kita kena tahan sebab apa ni? Nak buat apa? Final kerana Allah. Memang boleh ejah aircon tu, tutup je aircon kan. Tapi saya nak ceritanya, dia sanggup tahan tu sebab nak sembahyang punya pasal. Maka moga-moga Allah ganti tadi dengan ganjaran pahala. Jadi itu maknanya mujahadah. Satu, dia sungguh-sungguh nak beramal, sanggup susah. Yang dua, ketika beramal akan datang kesusahan. Allah saja je uji dia. Kadang-kadang ada setengah tempat nyamuk banyak. Tengah-tengah sembahyang tu, time tu lah nyamuk datang. Tak sembahyang nyamuk tak ada lah pula. Dan dia ketik pula tempat yang susah nak kena, nak garu tu pula tu. Dia ketik masa kita berdiri, dia ketik dekat mana? Kat kaki kan. Sudah tak senang berdiri kan. Dan kaki dia tak duduk diam. Jadi dia bertahan. Susah. Moga-moga Allah ganti. Allah akan balas pahala. Itu maknanya bersusah payah dalam beramal. Dan kesudahannya Allah akan lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberi petunjuk. Ulama yang mentafsirkan ayat ini, dia kata dalam bab memberi tunjuk, Allah sendiri yang bertanggungjawab yang akan tunjuk jalan kepada orang tadi. Dan jalan yang Allah tunjuk bukan satu jalan, bahkan subulana. Banyak jalan, tapi jalan semua tu akan sampai kepada Allah.
Maknanya satu orang yang susah payah tadi memang akan ada macam-macam halangan untuk sampai kepada Allah. Dia sanggup juga, hadap juga demi nak beribadat, tetapi dalam masa dia susah payah tu mungkin jalan ni susah, Allah akan buka jalan lagi untuk sampai kepada Allah. Yang buka jalan tu siapa? Allah. Bukan orang tu sendiri nak, tak apalah aku cari jalan lain. Tidak, Allah sendiri akan tunjuk. Allah akan beri ilham. Dan wa innallaha lama'al muhsinin, Allah akan bersama dengan orang yang buat ihsan. Bab ihsan ni kita biasa dengar, maknanya bukan buat baik, tapi ihsan adalah buat ibadat dengan perasaan kita sedang melihat Allah. Ihsan atau atas tu ada al-ihsanu an ta'budallah, dalam frame yang kecil sikit tu atas nama Asmaul Husna. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis ni saya hafal masa umur 15 tahun dahulu. Hadis pasal iman, pasal Islam, pasal ihsan. Ni dalam satu hadis tu. Imam Nawawi rahmatullah alaihi ada riwayat hadis tu dalam matan Arba'in. Jadi saya baca hadis ni. Ni makna ihsan, ihsan yang betul. Bila beribadat anta abudallah, bila kamu beribadat kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Kita bayang kita sedang melihat Allah. Yang ni orang-orang soleh, wali-wali Allah, dia boleh bayangkan. Mereka boleh bayang nampak syurga, nampak neraka, nampak tetean sirat, nampak macam-macam lagi Allah buka. Tapi kita ni kategori yang bukan jenis macam tu. Maka kita kena jadi yang kedua. Fa illam takun tarahu, jika kamu tak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, kerana sesungguhnya Allah melihat kamu. Maknanya kita beribadat, bayangkan Allah sedang melihat kita. Yang ni pun susah juga. Kalau tak percaya, tengok nanti semayang Isyak. Macam mana perasaan kita ketika semayang? Masa kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka semua benda akan datang dalam fikiran kita. Sebelum semayang tak ingat apa pun. Tak ada pun ingat pasal rumah ke, pasal kebun ke, pasal berniaga ke, pasal hal-hal lain. Tak ada. Ni baru lepas keputusan keluar mengundi kan. Tak ada apa pun. Tapi time semayang ni lah dia akan datang. Oh, teringat tu, teringat ni. Semua akan rosakkan semayang ni. Maka kita hadirkan dalam diri kita, Allah sedang melihat aku. Ni bayangkan tu. Memang gangguan akan datang. Susah lah kalau kita nak kata kita start semayang sampai salam, tak ada gangguan. Tak ada. Takkan ada orang macam tu zaman sekarang ni. Termasuklah orang tu hebat macam mana pun ilmu tarekat dia. Zikir hari-hari ribu-ribu, bukan ratus-ratusnya. Ribu-ribu punya zikir, tapi dia bila start semayang pun dia sama akan diganggu oleh syaitan. Jadi ketika itu, apa yang kita boleh buat ialah kita kena hadirkan diri. Dalam diri kita kena cakap, Allah sedang melihat saya. Maka itulah ihsan. Bila orang yang ihsan, wa innallaha lama'al muhsinin, Allah bersama dengan orang yang berihsan. Jadi bila kita semayang, kita rasa Allah sedang melihat. Memang kita tak akan boleh rasa Allah sedang melihat kita ni daripada takbir sampai bagi salam. Bukan senang. Tapi kalaulah tengah-tengah tu ada kita rasa begitu. Tengah semayang kita rasa Allah sedang melihat. Ketika sujud, tiba-tiba hadirkan lagi, Allah sedang melihat. Sebab zaman kita tak akan boleh fokus dari takbir sampai salam. Tak akan boleh. Maka ulama buat ibarat seperti kita naik kereta. Kereta kita bila mandu dia ada set mirror. Kiri kanan. Kemudian ada cermin pandang belakang. Kalau kita tanya balik, perlu ke kita tengok cermin pandang belakang tu? Jawapannya perlu. Tapi bukanlah selalu kita tengok sangat. Tak ada orang memandu dia akan tengok cermin set mirror kiri kanan tu. Ada? Tengok kiri kanan, kita tengok cermin depan. Takkan ada. Begitu juga tak ada orang tengok cermin pandang belakang lama-lama, tak ada. Sekejap je. Jadi dia nak buat, ulama ni nak buat ibarat macam mana? Kita ni kadang-kadang kita bila solat, kadang-kadang kita akan makan khayal. Kejap ke kanan, kejap ke kiri, tak tahu mana-mana kita pergi. Tapi kita akan baling, tengok balik depan. Macam tu lah kita punya solat hari ni. Mana kita yang kena sedarkan diri kita tengah solat. Kadang-kadang kita tengah solat, tiba-tiba hilang. Dia akan tiba-tiba hilang. Hilang entah ke mana kita tahu. Tiba-tiba balik kampung kan. Ada kat Muhammad Sempat, tapi entah mana dia pergi tak tahu. Maka dia akan kena, aku tengah solat. Tu dia panggil. Menghadirkan tu, tarik balik diri yang dia dalam solat. Yang tu kita boleh buat hari ni. Semua kita boleh buat. Untuk fokus daripada awal takbir sampai bagi salam, yang tu susah. Tak ada orang boleh buat macam tu daripada awal takbir, dia sedar ya Allah sedang melihat.
susah. Yang tu tak ramai. Imam baca sedap macam mana sekalipun, kalau dia nak hilang, hilang juga. Apatah kalau imam baca tak sedap, lagi dia geram kan. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, sekurang-kurangnya ulama mutaakhirin yang kemudian mengajar kita macam mana nak hadirkan diri dalam solat ialah macam mana kita kejap-kejap tengok kanan, tengok kiri, set mirror tadi, kejap-kejap tengok cermin pandang belakang, tapi kita akan fokus balik tengok cermin depan, cermin yang besar tu. Macam itulah kita semayang, kadang-kadang teringat benda lain, tapi kita kena sedarkan diri kita, aku tengah solat, aku tengah solat, aku tengah solat. Yang ni juga dipanggil ihsan, kita sedang rasa Allah sedang melihat kita, moga-moga Allah bersama dengan kita. Dan ada satu ayat lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan bersungguh-sungguhlah kamu beribadat kepadanya dengan sepenuh hati. Tabtila maksudnya ialah kita tinggalkan semua sekali masa kita beribadat kepada Allah. Sebab tu saya, kalau orang tanya baca Quran guna handphone ataupun mushaf. Mushaf ni yang buku tu, susunan Al-Quran. Antara handphone dengan mushaf, jawapannya guna mushaf lagi afdal. Sebab bila kita baca Quran guna handphone, jawablah sendiri. Bukan senang dia nak istiqamah, maintain fokus tengok Quran ketika itu. Adakah orang tu handphone, bila dia baca Quran guna handphone, mesej tak boleh masuk? Sila jawab. Kalau orang call, boleh tak call tu dihalang ketika dia baca Quran? Tak boleh. Maka sebab tu bacalah Quran guna mushaf. Afdal. Tujuannya untuk apa? Tabtila. Supaya kita buang semua benda lain ketika kita nak buat satu ibadat. Bagus juga satu orang tengah semayang. Ada satu tuan haji tu, saya tak ingat siapa. Dia kalau semayang letak handphone kat luar. Kat motor dia letak. Ada. Ada bercerita lah, bersembang kan. Saya kalau mau datang masjid, saya tak bawa masuk handphone. Baguslah. Tujuannya supaya handphone tak ganggu dia ketika solat. Bila handphone tu gegar tu solat, kita jadi macam mana? Dia walaupun tak bunyi, dia silent, vibrate tu ada kan, zzz, zzz, tengah semayang, zzz, zzz. Orang tengah semayang tu macam mana? Dia akan bersembang dalam hati dia. Siapa pula lah telefon ni? Dia akan jadi macam tu. Habis wasak ibadat. Sebab tu kalau boleh tabtila, tinggal semua. Tinggal semua tujuannya bukan apa? Untuk ibadat kepada Allah. Quran macam contoh Quran. Tolak tepi semua sebab nak baca Quran. Begitu juga semayang. Apa lagi kita kebaikan yang kita nak buat, mana yang mengganggu, cuba ubah, cuba alih. Antara lagi kalau kita semayang kat rumah, jangan semayang depan TV. Jangan semayang tempat-tempat yang ada gambar-gambar, lukisan-lukisan. Jangan. Dia semua rosakkan solat. Semayang kan depan yang kosong je, dinding plate ni kosong, putih. Kita semayang depan tu je. Semayang apa? Tak ada gangguan. TV jangan buka, radio jangan pasang. Orang nak sembang-sembang jauh sikit. Ini semua kita tabtila. Nak buang semua supaya kita fokus ibadat. Walaupun akan datang juga gangguan ketika solat. Kita sendiri yang kena buat dulu. Para jemaah yang saya hormati, maka oleh itu orang siapa yang boleh buat ini, moga-mogalah Allah beri dia, Allah akan terimalah amalan ibadat kita. Siapa yang boleh buat ni, yang buat sebagaimana saya beritahu tadi. Dan kita nak buat ibadat ni sampai bila? Sampai bila kita nak beribadat sungguh-sungguh ni? Sampai mati. Ayat Quran yang lain surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang mati kepada kamu. Al-yaqin di sini adalah mati, al-maut. Sebab bila kita dah mati baru kita yakin mati itu benar. Soalan dalam kubur adalah benar. Malaikat munkar dan nakir itu jugalah benar. Azab kubur juga adalah benar. Jadi orang yang nak masuk kubur tu baru dia yakin. Kita hidup, kita tak yakin. Sebab masih hidup lagi. Tak yakin apa yang ada jadi lepas mati tu. Jadi macam mana kita nak buat ni? Ibadatlah sampai mati. Selagi nyawa di kandung badan, jangan tinggal ibadat. Memang ada masa-masa ibadat tu akan datang malas, tapi kita paksa diri. Jadi orang yang paksa diri ni panggil mujahadah. Moga-moga Allah akan tunjuk jalan mana lagi nak sampai kepada Allah. Para jemaah yang saya hormati, ada satu hadis. Hadis qudsi, saya nak baca hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala,
Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali aku, maka aku akan iklankan peperangan dengannya. Ni permulaan hadis. Hadis nak beri maksud kepada kita ialah kita ni kena usaha jadikan kita sebagai wali Allah. Wali Allah ni apa dia? Bukan jadi macam Tok Kenali tu, bukan boleh terbang sana sini. Bukan wali macam tu Bukan maknanya kalau datang benda bahaya, dia jadi tak jadi apa? Kebal. Bukan begitu. Wali di sini ialah maksudnya orang Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dengan makna ia banyak ibadat kepada Allah. Maka itulah dia panggil wali Allah. Tapi wali Allah ni dia kena ibadat dengan ada ilmu. Ada orang ibadat banyak tapi tak ada ilmu pun tak guna juga. Jadi semayang dia tak betul. Sebab apa? Dia semayang banyak tapi semayang tak betul. Banyak sebenarnya semayang tak betul ni ramai di kalangan orang kita. Banyak. Sebab mungkin kita jadi semayang tu sekadar semayang. Dalam kaifiat solat pun ramai semayang tak betul. Sebagai contoh kita semayang kalau kita sihat, kita kena berdiri tegak. Tak boleh sengit kiri kanan. Tak boleh ke depan ke belakang. Berdiri tegak. Tegak betul tegak. Lainlah kalau orang tu memang ke depan, dia tak boleh nak buat apa lah. Tulang dia dah macam tu. Ataupun kita kata dia accident. Itu cerita lain. Jadi berdiri tegak tak betul, macam mana nak bawa kepada betul yang lain? Awas semayang pun dah tak betul. Berdiri tegak. Kemudian barulah pergi pada rukun-rukun yang lain. Antara kerosakan yang dalam solat juga berlaku apa dia? Kita punya solat tak ada tumakninah. Semayang ekspres. Maknanya baru rukuk dah i'tidal. Allahu Akbar, sami Allah dah ada. I'tidal tak ada. Bila i'tidal tak ada. Bila tumakninah tak ada, semayang tak sah. Bukan sekadar semayang tu tak sah, semayang tu pun bukan namanya semayang. Dia macam apa? Ayam memagut sesuatu. Kan ayam magut pun macam tu kan? Macam tu lah orang semayang tak ada tumakninah. Bukan semayang lah. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, kita kena dekatkan diri dengan Allah dengan ilmu. Maknanya semayang tu kena ada ilmu, mengaji, barulah semayang kita betul, barulah kita dipanggil wali Allah. Jadi balik pada hadis, siapa yang jadi wali Allah, maka siapa-siapa yang diganggu oleh orang lain, dia tu akan berada di bawah jaminan Allah, maka Allah akan isytihar akan berperang dengan orang yang ganggu tadi tu. Oh, kau kacau wali aku siap kau. Allah akan balas. Sambungkan lagi hadis tu. Jadi macam mana kita jadi wali Allah tu? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu 'alaihi. Tidak adalah seseorang itu mendekatkan dirinya, tidak adalah seseorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih dicintai kepada aku daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya tanda dia tu jadi wali Allah ialah dia jaga yang fardu. Semua yang fardu yang Allah fardukan dia tak tinggal. Ini wali Allah yang pertama. Wali Allah tu bukan hanya sekadar banyak zikir, bukan. Bukan sekadar rajin semayang banyak, bukan. Tetapi mana wali Allah yang fardu dia tak tinggal. Semayang 5 waktu tak pernah tinggal. Apa lagi yang fardu? Zakat. Setiap tahun bayar zakat. Itu semua fardu tu. Apa lagi? Puasa. Jaga betul-betul puasa fardu di bulan Ramadan. Jadi semua yang fardu itu dia jaga betul-betul. Maka itu juga tanda dia dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan sentiasalah hamba-Ku itu berterusan mendekatkan diri kepada aku dengan semayang amalan sunat sehinggalah aku mencintainya. Mana cara nak jadi wali Allah yang kedua? Yang tadi fardu tak tinggal. Yang kedua, amalan sunat dia buat bersungguh-sungguh sampai ke satu tahap Allah sangat mencintai dia. Ini nak sampai ke tahap Allah cintai kita tu bukan senang jugalah. Kita pun tak tahu Allah cinta ke tidak. Maka buatlah sebanyak mungkin. Semayang sunat tu buatlah banyak-banyak. Semayang duha, semayang tahajud, semayang apa lagi? Apa jenis semayang sunat lah. Semua sejenis semayang sunat. Dan apa-apa saja yang sunat, zikir sunat, baca Quran, ni semua yang nawafil yang tak wajib ni kita buat. Buat sebanyak mungkin sehingga Allah mencintai kita. Kemudian kata lagi Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi
Bila aku sudah mencintainya, mana orang tu dah jadi wali Allah, yang pertama Allah akan jadi pendengarannya yang mana dia dengar. Maksudnya Allah akan jaga telinganya daripada dengar yang tak sepatutnya. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan Allah akan jadi pandangan matanya yang mana dia melihat dengannya. Maknanya Allah akan jaga mata dia. Wa yadahul lati yabtishu biha, Allah akan jadi tangannya yang dia memegangnya. Wa rijlahul lati yamshi biha, Allah akan jadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Semua anggota badannya akan dijaga oleh Allah. Bila mana? Bila dia jadi wali Allah. Last sekali, wala in sa'alani la'atiyannahu, bila dia minta dengan aku akan beri, kata Allah. Wala in ista'adani la'u'izannahu, bila dia minta dengan aku akan beri perlindungan kepadanya. Jadi oleh itu para jemaah hormati, saya rasa sampai cukup sampai situ. Kita semua jadilah wali Allah, bersungguh-sungguhlah beramal sehingga sampai ke satu tahap Allah cintakan kita, Allah terima amal kita. Wallahu alam. Jadi saya ganti saja malam ni, tak boleh nak lajak-lajak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.